Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ayuhai sidang Jumat, mari kita sama-sama takwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan usaha tingkatkan takwa dengan melalui amal saleh, dengan mengerjakan amalan-amalan yang baik dan usaha menjauhkan amalan perbuatan yang diharam dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cara kita beribadat mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita menjadi seorang muttaqi, maka disitulah kita berjaya hidup di dunia, lebih lagi kita dapat mardatillah di akhirat insyaallah. Tajuk khutbah kita di hari ini yaitu adab-adab terhadap diri kita sendiri. Kerana dalam Islam Rasulullah mengajar kepada umatnya supaya jaga adab-adab segala-galanya. Adab terhadap dua ibu bapa, adab terhadap saudara sesama muslim, adab terhadap jiran, adab terhadap orang-orang bukan Islam, adab terhadap segala-galanya. Maka kita juga tidak lupa mesti mempelajari dan mengetahui berkenaan dengan adab terhadap diri kita. Kita orang Islam ini ada adab segala-galanya. Bagaimana? Kerana seseorang Muslim mesti kena yakin bahawa kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat adalah terhenti di atas jauh manakah kita dapat mengatur dan mendisiplinkan diri kita masing-masing. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih dan bertambah-tambah bersih lagi dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara beramal dengan amalan kebajikan, itu amal-amal yang soleh. Dan sesungguhnya hampa dan sia-sialah orang yang menjadikan dirinya yang bersih itu terkikis dan terhapus kebersihan tadi dengan sebab maksiat dan kekotoran ataupun kekufuran. Waliyadzubillahi min dzalik. Itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, bahawa diri seseorang itu berjaya dan mendapat keredaan Allah bila dirinya bersih daripada kufur, bersih daripada maksiat, bersih daripada perkara yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kullu mawludin yuladu 'ala al-fitrah, tiap-tiap seorang anak yang
dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan bersih, fitrah. Wa khalaqtu ibadi hunafa, dalam hadis kursi. Kami jadikan hamba-hambaku dalam keadaan bersih untuk nak terima kebenaran. Tak patutlah kalau mati dalam keadaan belum balik dia boleh masuk syurga. Tapi bila keadaan bersih, dia tidak jaga kebersihannya dengan jahilnya, dengan maksiat deraka kepada Allah, maka kebersihan itu menjadi kekotoran. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Nasa'i dan Tirmidzi, "Innal mu'mina idza adnaba dhanban kana nuqtatan sawda'an fi qalbi, fa in taba wa nadara wasta'taba shaqala qalbah, wa in zada zadat hatta tughliqa qalbah." Sesungguhnya orang mukmin apabila dia melakukan satu dosa, maka terletak dan terlekatlah dengan satu titik hitam di hatinya. Jika dia bertobat dan berhenti daripada segala maksiat dan dosa tadi, maka dikilat cerah pula. Dan jika ditambahkan ada dosa dan bertambah pula besarlah titik hitam dari hatinya tadi, hingga akhirnya menutup semua hatinya itu jadi hitam. Itulah yang dikhalaki dengan Al-Quran dalam suratul Mutaffifin yang Allah firman, "Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Bahkan mata hati mereka telah diselaputi dengan dosa dan kekotoran dengan sebab perbuatan maksiat dan kufur yang mereka kerjakan. Mana hati kita sebagai raja dalam diri seseorang. Bila raja kita, hati kita bersih, maka menjadi bersihlah kebaran semua. Tapi bila hati kita kotor dengan sebab kerja maksiat dan deraka kepada Allah satu kali dan satu perkara, Nabi kata ada satu titik noktah hitam, noktah dan sauda, ada satu titik yang hitam yang terlekat di hati. Tapi bila dia bertobat, karena taubat itu adalah satu adat dan kewajipan bagi seseorang Muslim yang sentiasa kena ingat bahawa kita dalam keadaan bersih. Bila kita buat maksiat dan deraka dan bersalah dengan Allah, maka hati yang bersih tadi menjadi hitam. Bila kita tidak sedar, kata kita mengerjakan maksiat, maka bertambahlah dengan maksiat, maka situlah bertambah hitamnya. Akhirnya Allah kata, "Bal rana ala qulubihim." Hati semuanya sebiji hati dan satu hati tadi akan jadi hitam dan jadi selaputi dengan sebab maksiat tadi akan rusak dan menjadi segala kebaikan tidak nampak, segala kebaikan nampak tak boleh, segala hak jahat tidak nampak boleh. Waliyadzubillahi min dzalik. Oleh itu kewajipan kita terhadap diri kita masing-masing, setelah mana kita tahu manusia, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam, keturunan Adam sejak daripada Nabi Adam dan Hawa di dalam syurga, khata'un, ada bersalah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah, at-tawwabun, bertaubat kepada Allah. Karena Allah menyeru kepada setiap mukmin, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman sekalian, hendaklah kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya setelah mana kamu bertobat kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berjaya dalam hidup. Mana orang mukmin yang nak berjaya? Walaupun dia berlaku maksiat dan deraka, dia sedar dan dia sedar dia bertobat. Bertobat di sini ialah melepaskan diri daripada segala jenis dosa. Mana berhenti segala dosa yang dia buat, serta yang kedua menyesal di atas dosa yang dia telah lalu. Yang ketiga, tidak azab lagi untuk mengulangi perbuatan dosa yang dia telah buat. Itu dinamakan dosa yang bersangkut dengan Adam. Tapi yang bersangkut dengan Allah Subhanahu wa taala tiga syarat. Tinggal maksiat, sesal di atas apa dia buat dah, dan tak ada niat lagi untuk nak kembali kali ke yang kedua. Itu bersangkut dengan Allah. Kalau bersangkut dengan manusia, pasti tambah satu lagi, iaitu kena minta maaf dan bayar dan membalikan gelik di atas kezaliman kita terhadap manusia. Ini adalah yang pertama, kewajipan
adab diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, hadis Muslim, ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Wahai manusia, hendaklah kamu bertobat kepada Allah, kerana saya sebagai Nabi dan Rasul, seorang yang maksum, adalah atubu fil yawmi 100 marrah. Aku bertobat kepada Allah 100 kali. Aku Nabi dan Rasul, maksum, yang dijagakan oleh Allah daripada segala bentuk maksiat. Tapi aku tiap-tiap hari 100 kali aku bertobat kepada Allah SWT. Maka bagaimana kamu? Kamu tidak maksum, kamu bukan Nabi, bukan Rasul, maka kamu lebih banyak lagi daripada aku. Kalau aku 100 kali, kamu pasti kena lebih daripada itu bertobat kepada Allah SWT. Oleh itu marilah kita banyak bertobat kepada Allah SWT untuk la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan banyak bertobat tadi adalah kita dapat berjaya dalam hidup. Kerana dalam hadis sahih Riyadhus Shalihin, orang yang banyak bertobat, banyak beristighfar, yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW 3 kelebihan. 1, likulli hammin faraja wa kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak bertobat dan beristighfar, dia boleh yang pertama tiap-tiap segala hammin, duka cita di kepala, tiap-tiap kriat dalam kepala dia, hammin faraja, boleh Tuhan bukakan lepas daripada kriat. Yang kedua, dikulli dhiqin makhraja. Tiap-tiap kesepetan tadi, ada masalah apa, ada panah apa, Tuhan buka jalan untuk keluar daripada masalah. Yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang Tuhan beri rezeki dengan tidak terhitung. Ini kelebihan bagi orang yang banyak bertaubat dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajiban yang kedua terhadap diri kita masing-masing adalah kita muraqabah. Muraqabah iaitu kita seorang muslim memaksakan diri kita mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan maha tinggi, dan mengingati pula bahawa kita ni adalah pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di mahkamah Allah nanti di hari kiamat. Itulah dinamakan al-ihsan. Kerana Islam tidak sempurna kecuali kena amalkan rukun-rukun Islam dan rukun iman dan ihsan. Ihsan ini kita muraqabah, menjaga diri kita yang kita beramal ibadat kepada Allah seolah-olah kita dapat lihat Allah. Kalau kita tak boleh nak bagi tengok kata kita ibadat ni nak apa Tuhan, maka kita terasa bahawa Allah adalah melihat dan menilai dan memberikan segala, menghargai amalan-amalan kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak." Bila kamu beribadat, hendaklah kamu rasa bahawa ibadat yang kamu kerja dan apa yang kamu sembah Allah itu seolah engkau melihat Allah. Nampak Allah. Bila kita ikhlas kepada Allah, bila kita yakin dengan amalan kita akan diberi nilai, diberi harta dan dibalaskan oleh Allah, kita rasa kata nampak Allah. Takdirnya tak boleh. Kerana iman kita nipis, iman kita lemah dan banyak maksiat, maka Nabi kata sekurang-kurangnya, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kita bagi tak nampak Tuhan, kita rasalah kata Tuhan nampak kita. Duk semaya, duk segala amalan kita, dalam bacaan, dalam gerak-geri, dalam tingkah laku, dalam segala-galanya yang kita hidup harian itu adalah yakin bahawa Allah melihat. Allah nak tengok kita. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahawasanya Allah mengetahui apa yang kamu tersembunyi dalam diri dan hati kamu, dan Allah takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya jangan rasa kata kita ni tertolak dengan masyarakat ataupun dengan sebab satu-satu sebab, kecuali adalah kita nak dapat mardatillah. Sebab itulah dalam baca semaya kita kena faham. Kita nak kata apa dalam semaya. Berarti kena tak kena kita baca, faham tak faham, kita kecek dengan Tuhan. Kita baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah jawab, Hamadani Abdi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Allah jawab apa? Kita ada semaya, ada baca Fatihah, ada kecek dengan Allah.
Kalau kita tak khabar kata kita semaya duk kecek dengan Allah, kita duk kecek sore kita, semua sama dan serupa dengan orang gila duk kecek sore dia. Lagu mana orang gila duk kecek sore dia, orang lain tak faham. Kita hamba Allah yang solat menghadapi Allah. Allah nak kati senyap apa tingkah laku, pemaninah tak pemaninah dalam semaya. Baca kita faham tak faham, khusyuk ke tak, tawaduk ke tak, dalam semaya semuanya akan dinilai oleh Allah. Sebab itulah apa yang sabit daripada kebanyakan orang solat je adalah solat dengan penat letih saja. Di akhirat tu yang ambil semaya dia, lepas atas muka dia lebih hina daripada lepas kain sapu kaki lagi daripada muka dia. Waliyahzubillah. Ini hadis Nabi kata banyak orang semaya yang semaya tidak reti baca dalam semaya, tidak ada tamanninah dalam semaya, tidak rasa kata Tuhan itu kati dua nilai dua harga dan dua pahala semaya dia tak khabar. Orang semaya tu pergi lalu dapat daripada luar semaya, akhir semaya tak khabar kata diri dia semaya, maka akan semaya tadi akan sama dengan kain buruk. Jadi lepas tak muka dia adalah sebagai merupakan hinanya dan tak pakai semaya. Waliyahzubillah. Oleh itu ayuhai sidang Jumaat yang dihormati sekalian, marilah kita muraqabah apakah semaya kita diterima atau tidak diterima oleh Allah, khusyuk atau tidak semaya kita, faham tak kita baca segala rukun yang kita buat dalam semaya, apakah kita benar-benar terasa bahawa Allah itu muraqabah dan berarti demi merkah, demi pahala. Dan itulah bagi tanggungjawab kita bagi seorang Muslim semaya 5 kali sehari, kita kena muraqabah dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kita muhasabah. Kewajipan terhadap diri kita sendiri adalah kita muhasabah. Muhasabah ni berarti menghitungkan diri kita sehari-hari ni rugi ke apa hidup. Duk nyawa tu baik nyawa masuk sehari-hari ni, duk buat perkara lapor ke perkara rugi. Kalau setiap orang mereka dia kena hitung. Nak turun modal banyak ni, banyak mana lapor, banyak mana rugi. Kalau rugi jangan buat. Kalau lapor okey. Mana hidup hari kita ni kena tahu. Kita duk kerek, duk kecek kedai kopi, pakai tes tawar habis, tes off 4 gelas, 4 keli tu rugi ke lapor. Duk dengar burung ngebut jamur pagi lepas tengah hari, rugi ke lapor. Ngatik, baca subhanallah berapa kali sehari. Selawat ke Nabi berapa kali sehari. Baca Quran berapa muka sehari. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala ajak kepada setiap orang mukmin, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat liwadin wattaqullah. Ayuhai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu takwa kepada Allah. Kamu cek tengok, kamu hitung tengok ambil pagi sampai gelap, gapo mu hari ni. Duk ngumpat orang banyak mana, duk selawat Nabi banyak mana, duk buat kebaikan banyak mana, buat dosa banyak mana. Itu orang panggil muhasabah. Wa tanzur nafsun adalah kamu hitung dan hisab muhasabah diri kamu. Ma qaddamat, apa bekal yang kamu telah hantar, kamu buat dah hantar liwadai untuk hari kiamat esok. Wattaqullah adalah kamu takwa kepada Allah. Orang Islam buat gapo-gapo, boleh buli, sudah boleh buli kan hantar pada sini. Mereka kita tahu. Di pada sini apa esok. Esok berbuka tengok kalau tahu saja tak ada isi. Waliyahzubillah. Duk buka orang, duk kecek hak pribadi orang, duk mendah orang, duk bina orang, duk tuduh orang. Waliyahzubillah. Oleh itu hendaklah kita hidup kewajipan ahli kita kena muhasabah. Sehari-hari lepas pada tarik sebelum ada tarik nak jatuh nak gelap, adalah kita muhasabah diri kita masing-masing. Banyak mana yang kita menolong terhadap diri kita, menolong kepada saudara kita, menolong buat apa khidmat kepada Islam, khidmat kepada ummah, khidmat kepada ibu bapa, khidmat kepada masyarakat, khidmat kepada dunia-dunia dan sebagainya. Itulah kewajipan kita yang ketiga. Kewajipan yang akhir sekali, hendaklah kita bermujahadah. Karena umat Islam pasti kena ada mujahadah. Apa mujahadah? Seseorang Muslim hendaklah mengetahui bahawa musuh yang paling kuat sekali di atas dunia ini adalah musuh daripada dalam. Musuh dia ada dua, daripada dalam dan daripada luar. Musuh daripada dalam iaitu nafsunya. Nafsu kita sendiri itu musuh yang paling besar. Dia ada dalam. Musuh daripada luar terdiri daripada syaitan, terdiri daripada orang-orang kafir, terdiri daripada orang-orang yang mengkhianati Islam. Oleh itulah apa yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
dan orang-orang yang berusaha dengan cara bersungguh-sungguh untuk memenuhi kehendak-kehendak agama kami. Subulana, yaitu jalan-jalan Islam, jalan-jalan agama Allah, bersungguh dalam kerja, bukan kerja main-main. Jahadu walladzina jahadu, mereka berjihad. Berjihad mana kerja sungguh, kerja bukan main-main, bukan sambil lewat. Fina adalah agama kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan buka jalan, kami akan menjadikan gembira kepada mereka untuk mereka dapat keredaan Allah di akhirat. Sesungguhnya bantuan Allah adalah bersama dan berserta dengan orang-orang yang berusaha, orang yang bermujahadah dengan untuk membagikan amalan-amalan dalam hidup mereka dan untuk berkhidmat kepada al-Islam dan berkhidmat kepada ummah. Itulah alhamdulillah, masjid kita di sini ada kemalangan-kemalangan umat Islam, sama ada dalam negeri dan luar negeri. Kita mari bergabung, maka mikir untuk berkhidmat kepada ummah dan berkhidmat kepada agama. Jangan sekali-kali kita menentang kepada hijab-hijab Islam. Jangan kita menjadi penghalang, penyekat untuk memajukan agama-agama Allah. Pasti kita berjuang dan berjihad, hijab dengan cara sungguh, melalui dengan harta kita dan melalui dengan diri kita. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membayar dan membeli diri orang mukmin melalui harta-harta mereka, melalui diri-diri mereka dengan bayaran syurga di akhirat. Hari ini kalau kita dihidup, kadang-kadang Tuhan perlu kepada kita perjuangkan dengan harta kita dan diri kita. Kadang-kadang Islam meminta kepada kita darah kita dan nyawa kita sama sekali untuk kerja Islam, sebagaimana apa yang berlaku di Suriah, apa yang berlaku di Mesir, apa yang berlaku di Indonesia, apa yang berlaku di Iraq dan seluruh dunia. Perlu kepada nyawa, darah, harta dan diri. Itu kadang-kadang Islam mohon kepada umatnya supaya untuk khidmat Islam wal muslimin, untuk khidmat kepada agama dan untuk khidmat kepada umat Islam itu sendiri. Itulah di antara khutbah kita. Marilah kita tunaikan kewajiban dan adat-adat. Hendaklah kita bertaubat, beristighfar kepada Allah, dan hendaklah kita muhasabah di dalam hidup kita, dan kita muraqabah diri kita, dan hendaklah kita mujahadah dalam untuk memperjayakan hijab-hijab Islam. Karena Islam dia tak boleh letak pribadi seorang. Hijab Islam melalui dengan jamaah. Bagaimana kata Hasan al-Banna, la sultata illa bil jihad. Tidak boleh sultah kecuali kena jihad, kena ada mujahadah. Wala jihada illa bil quwwah. Tidak berjayanya jihad mereka ada quwwah. Wala quwwata illa bil jamaah. Tidak ada kekuatan mereka kerja dengan melalui jamaah, melalui kelompok, bukan melalui pribadi dengan cara perciciran. Pasti kita kerja melalui dengan ada peraturan dan ada disiplin dan ada dengan jamaah, makulah dapat berjaya. Itulah insya-Allah taala, moga-moga kita usaha untuk dapat tunaikan kewajipan terhadap diri kita masing-masing. Kita dapat berjaya hidup di dunia apa yang jadi oleh Allah, dan kita dapat mardhatillah dengan bayar syurga. Allahumma ja'alna min ahli jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatan wa salaman ala sayyidil mursalin wa qaidil du'atil mujahidin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal muslimun اسمعوا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين وأهلك الكفرة والمشركين
والملحدين والمستعمرين الظالمين للمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاة فيها صلاة. اللهم أعنا على الموت وقربته، وعلى القبر وغمته، وعلى الصراط وذلته. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.